Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk pelajar tingkatan 5 SMK Pumbajaya, hari ini cikgu akan sambung dengan bab 4 iaitu tentang termokimia. Tanpa membuang masa, cikgu teruskan lagi dengan perubahan tenaga dalam tindak balas kimia. Hampir semua tindak balas kimia dia melibatkan perubahan tenaga. Perubahan tenaga itu berlaku sama ada tenaga haba dibebaskan ke persekitaran atau tenaga diserap daripada persekitaran. So ada dua jenis tindak balas yang berlaku. Yang pertama namanya exothermic, yang kedua namanya endothermic. Macam mana kita nak tahu bahawa perubahan tenaga ini berlaku? So kita lihat daripada perubahan suhu persekitarannya. Bila berlaku perubahan suhu persekitaran, sama ada suhu menjadi semakin tinggi ataupun suhu semakin berkurang ataupun menurun. So kita tahu bahawa di situ perubahan tenaga telah pun berlaku. Seterusnya kita lihat kepada tindak balas exothermic. Apakah itu tindak balas exothermic? Cikgu cuba terangkan seringkas yang mungkin, supaya kamu tak bosan mendengar penerangan cikgu. Yang pertama, apa itu tindak balas exothermic? Tindak balas kimia yang membebaskan haba ke persekitaran dan menyebabkan suhu meningkat. So itu ialah exothermic. Exothermic ialah tindak balas kimia yang membebaskan haba ke persekitaran dan menyebabkan suhu persekitaran meningkat. So contoh dekat sini. Tindak balas antara zinc dan juga kuprum 2 sulfat. Apabila zinc dimasukkan ke dalam larutan kuprum 2 sulfat, apa yang berlaku ialah haba akan dibebaskan kepada persekitaran. Jadi macam mana kita tahu dia dibebaskan ke persekitaran? Yang pertama, kita lihat suhu dia menggunakan termometer, ataupun kita boleh pegang pada bahagian luar bekas ini. Kita pegang dengan tangan, kita akan rasa suhu ataupun kita rasa bekas itu menjadi panas. So kita tahu bahawa haba telah dibebaskan ke persekitaran, dan kalau diukur dengan termometer, kita akan dapati bahawa suhu akan meningkat. So itu ialah tindak balas exothermic. Tindak balas exothermic ini, kalau kita nak ingat senang sahaja, sebab kita ada dua kan, ada exo, ada endo. So takut kamu keliru. So kalau exo, macam ni kita nak ingat senang saja. Kalau satu exo, kamu dah tahu maknanya, satu lagi ialah endo. Exothermic. Macam ni kita tahu kalau kamu diberi satu bahan, didapati bahawa dia rasa panas kan. So kamu tahu exo. Macam mana kita tahu? Kamu bayangkan, kalau kamu nak bayangkan bahawa itu ialah exothermic, ialah kamu bayangkan bahawa kalau kamu start motosikal, motosikal ada apa? Motosikal ada exhaust. Bila motor tu kamu hidupkan dia, kamu start dia, exhaust akan jadi rasa panas kan? Exhaust akan rasa panas. Bila exhaust rasa panas, so kita tahu bahawa bila kamu nampak perkataan exo, maknanya kamu tahu secara automatik, kamu tahu exo itu bekas luarnya akan rasa panas. So tindak balas itu ialah tindak balas exothermic. Sekali lagi, exo ialah haba dibebaskan ke persekitaran. Nak tahu macam mana? Ingat exhaust motor. Exhaust motor rasa panas, jadi maknanya haba dibebaskan ke persekitaran. So ini ialah antara tindak balas, tindak balas. Contoh tindak balas lain. Contoh yang pertama ialah peneutralan. Semua orang kalau masih ingat, kita tingkatan 4 kita pernah buat tindak balas antara apa? Asid dan juga alkali. Tindak balas pentitratan kan. Kita ada buat pentitratan semasa tingkatan 4.
asid campur dengan alkali. So dia membebaskan haba. So dia ialah exothermic. Ni kita pernah buat. Yang kedua, tindak balas antara asid dengan logam. Ini pun kita pernah buat. Kita pernah buat logam kuprum campurkan dengan asid sulfurik. Jadi kuprum sulfat. Kalau kamu masih ingat lagi, dan kita dapat hablur berwarna biru. So itu ialah tindak balas exothermic. Seterusnya, tindak balas antara asid dengan karbonat logam. Okey. Mana nak tahu karbonat? CO3 ni karbonat. Bila ada karbonat, maknanya hasilnya dia akan menghasilkan karbon dioksida. Okey, so itu pun dia juga. Itu ialah juga exothermic. Kemudian pembakaran alkohol. Okey, juga tindak balas exothermic, sebab bila kita bakar alkohol, kita akan hasilkan karbon dioksida dan juga air. Dan kita bebaskan haba kat situ kan. So ini sepatutnya kita buat, tapi sebab kita masih cuti, jadi tak dapat nak buat. Okey, pembakaran alkohol. Okey, bolehkah perubahan fizikal juga menjadi exothermic? Sebagai contoh, melarutkan bahan dalam air. Ya, boleh juga. Okey, contohnya kat sini nanti, kalau kita dah naik sekolah, kita akan buat eksperimen selalunya. Nitrat hidroksida kita campurkan dengan air. So kita akan dapat tindak balas exothermic, di mana nanti kamu akan dapat rasa air nanti suhu air akan meningkat. Okey, seterusnya tindak balas antara garam kontang seperti kuprum sulfat dengan air. Kemudian kita tambahkan asid pekat ke dalam air pun sama. Asid pekat tambah dengan air, kita akan dapati suhu akan meningkat. Dan seterusnya ialah proses kondensasi, pembekuan, pemejaluapan. Okey, ini ialah proses di mana kita dah belajar semasa tingkatan 4 tentang perubahan fasa. Perubahan fasa. Okay, so saya harap kamu ingat balik. Semua ini ialah tindak balas exothermic. Okey, saya teruskan lagi dengan tindak balas endothermic. Apa tu tindak balas endothermic? Tindak balas yang menyerap tenaga haba dari persekitaran dan menyebabkan suhu akan menurun. Okey, contoh dalam gambar ni. Okey, kita masukkan amonium nitrat ke dalam air. Apa yang berlaku ialah air nanti akan berubah menjadi sejuk. Macam mana tahu sejuk? Kamu pegang dekat bahagian luar ni, kamu akan rasa dia sejuk. Bila sejuk, kamu tahulah bahawa suhunya adalah menurun. Macam mana nak tahu dia menurun? Suhu dia menurun, rasa sejuk, dan gunalah thermometer, okay, untuk ukur suhunya. Okay, mudah sahaja. So yang tadi kamu dah tahu exo. So yang bila sejuk, dia yang rasa panas itu ialah exo. Yang rasa sejuk ialah endothermic. Okay, saya rasa mudah saja tentang exothermic dan endothermic. Exothermic, persekitaran akan jadi panas. Endothermic, persekitaran akan menjadi semakin sejuk. Senang cakap. Mudahnya macam tu. Ataupun exothermic, suhu akan meningkat. Endothermic, suhu akan menurun. Okey, kat sini kamu baca sendiri. Ada 4 contoh tindak balas endothermic. Okay, so kamu boleh baca sendiri, kamu boleh tengok tindak balasnya mudah sahaja. Okay, tindak balasnya mudah sahaja. Ada 4 tindak balas kat sini. Okay, tindak balas endothermic mudah. Okay, so cikgu teruskan lagi. Okay, bolehkah perubahan fizikal juga menjadi endothermic? Berikan contoh. Okay, ya, boleh juga, di mana okay, boleh di mana perubahan fizikalnya melarutkan bahan dalam air. Contohnya, kamu masukkan garam amonia, okay, masukkan dalam air. Macam contoh yang ke atas ni jadi. Kita gunakan amonium nitrat, kan? Kita gunakan amonium nitrat, campurkan dengan air dan dia akan menyebabkan luar bekas tu. Luar bekas ni lah, nak cakap cikgu tunjuklah gambar ni, lukis. Okay, luar bekas ni akan jadi rasa sejuk. Okay, dia akan rasa sejuk. Okey, jadi seterusnya, okey, pemanasan garam terhidrat. Okey, pemanasan garam terhidrat. Okey, itu pun satu daripada contoh tindak balas endothermic. Okey, cikgu cas bateri jap. Bateri cikgu habis. Okey, pemanasan tindak balas. Allah. Mana bateri? Ya Allah.
Okey, pemanasan garam terhidrat. Okey. Di mana kamu panaskan garam. Garam terhidrat maksudnya apa? Garam tu ada air lah. Okey, garam tu ada air. Bila kamu panaskan garam ni, dia akan jadi dapat garam putih dan juga air. Terhidrat tu maksudnya ada air. Bila kamu keluarkan dah tak adalah air tu, dah tak terhidrat lah. Kepada garam kontang. Garam kontang maksudnya garam yang tak ada air. Okey, dan tidak balasnya jadi kuprum sulfat ni tadi, ataupun kat sini contoh dia bagi garam kuprum sulfat terhidrat, dia akan jadi garam kontang dan juga air. Kontang tak ada air lah maksudnya. Okey, seterusnya perubahan keadaan jirim pun boleh. Okey, ni contoh juga perubahan fasa, peleburan, pendidihan atau penjetan dan juga pemejaluapan. Kan perubahan keadaan jirim. Ni kita dah belajar juga semasa tingkatan 4. Bila dia melepaskan ataupun membebaskan haba, dia akan jadi endotermik. So ini kita dah belajar. Yang ada 3 segi tu kan. 3 segi perubahan tu. Ada 3 segi yang contohnya cecair, pepejal, cecair dan juga gas. Ni yang ni kita dah belajar semasa di tingkatan 4 kan, perubahan keadaan jirim. Okey, so pun sama, bila dia melepaskan haba, membebaskan haba, dia akan jadi endotermik. Kalau dia serap haba, dia jadi exotermik. Okey, so saya rasa ni tak payah cerita panjang-panjang, mudah saja. Okey, seterusnya kita lihat perubahan tenaga semasa pembentukan dan pemutusan ikatan. Okey, saya terangkan yang ini mungkin mungkin ada yang dah pernah dengar, mungkin ada yang belum pernah dengar. Okey, perubahan tenaga semasa pembentukan dan pemutusan ikatan. Okey, semasa tidak balas kimia. Okey, kalau kita lihat semasa proses tindak balas kimia, okey, akan ada berlaku semasa tindak balas kimia akan berlaku 2 proses. Okey, iaitu bila berlaku tindak balas kimia, dia akan berlaku 2 proses, iaitu yang pertama pemutusan ikatan, yang kedua ialah pembentukan ikatan. Okey, pemutusan ikatan tu bagi bahan tindak balas, dan pembentukan ikatan itu ialah bagi hasil tindak balas. Itu contoh paling senang lah. Nanti kita akan tengok contoh di bawah. Okey, bagaimana pemutusan ikatan dalam bahan tindak balas akan berlaku? Apabila tenaga diserap. So, bila tenaga diserap, ikatan akan pecah dan ikatan akan pecah dalam bahan tindak balas. Okey, contoh yang paling senang. Okey, nak bayangkan tentang macam mana cerita pasal tenaga haba diserap. Okey, contoh ini saya bagi contoh macam kita pernah belajar form 4 dulu. Okey, perubahan jirim kan. Ni contoh lah Okey, ni contoh nak bagi kamu bayang, kamu nampak apa maksud tenaga diserap dan juga haba diserap ataupun haba dibebaskan. Okey, yang ini daripada kalau dalam perubahan fasa lah. Kalau dalam perubahan fasa, ini contoh yang cikgu nak kamu bayangkan bahawa macam mana, apa yang berlaku apabila tenaga haba diserap. Okey, contohnya bermula dengan ais. Okey, ais ni dalam bentuk pepejal. Okey, so dia akan macam mana dia nak berubah ataupun nak tukar menjadi cecair. Okey, mestilah ais ini menyerap haba. Okey, bila ais ini menyerap haba, suhunya akan suhu dia akan maksudnya bila dia serap haba, dia akan menyebabkan perubahan fasa. Okey, so ikatan dia akan berubah, fasa dia akan menjadi cecair. Okey, sama juga yang cecair ni tadi. Apabila cecair ni tadi kita panaskan dia akan berubah menjadi wap. Macam mana nak jadi wap? Mestilah air ni tadi telah pun menyerap haba. Okey, kan kita bekalkan, kalau kamu ingat lagi kita belajar dulu, kita bekalkan haba ataupun kita panaskan dia. Kita panaskan air ni. Bila kita panaskan air, maksudnya air ni tadi dia akan menyerap haba. Bila menyerap haba, lama-lama dia akan jadi panas. Bila panas, dia akan tukar menjadi wap. Itu yang cikgu nak kamu bayangkan. Okey, sama juga, lebih kurang juga dengan proses
pemecahan ikatan. Okay, sama dengan proses pemecahan ikatan. Macam mana nak berlaku proses pemecahan ikatan? Oh, tak payah padam lah lambat pula nak padam semua benda. Okey, macam mana kita nak supaya berlakunya pemecahan ikatan? Mestilah tenaga haba diserap. Bila tenaga haba diserap, ikatan akan pecah. Ikatan akan pecah. Okey, so cikgu harap kamu dapat bayangkan macam mana dia lebih kurang sama macam perubahan fasa. Perubahan fasa daripada pepejal kepada cair kepada gas. Okey, so itu yang berlaku. Bila tenaga diserap, ikatan akan pecah. Sama juga macam air ni. Air bila kita didihkan, dia akan menyerap haba. So bila dia menyerap haba, dia akan berubah menjadi gas ataupun wap. So begitulah cikgu nak kamu bayangkan dia punya bayangan dia macam mana ikatan ni tadi ataupun bahan kimia ni tadi menyerap haba untuk memecahkan ikatan. Okey, panjang cikgu terangkan Okey, seterusnya bagaimana pembentukan ikatan berlaku? Sebaliknya lah. Okey, so apabila haba dibebaskan, pembentukan ikatan akan terhasil. Okey, pembentukan ikatan akan terhasil. Okey, cikgu padamkan ni takut kamu keliru. Okey, pembentukan ikatan akan terhasil. Oh, salah lagi. Okey, pembentukan ikatan akan terhasil. Okey, sama juga. Contohnya terbaliklah. Contohnya dalam bentuk cecair. Okey, dalam bentuk cecair, bila dia nak berubah menjadi pepejal. Berubah menjadi pepejal. Macam mana? Mestilah haba dibebaskan, barulah dia boleh membentuk pepejal. Okey, so sama dia lebih kurang sama dengan perubahan fasa ni tadi pembentukan memecahkan ikatan dan juga pembentukan ikatan. Okey, seterusnya. Laju cikgu pergi ni sebab nak bagi video jangan panjang sangat. Okey, apa faktor yang mempengaruhi kuantiti haba? Okey, faktor dia ialah apa faktor yang mempengaruhi kuantiti haba yang diserap atau dibebaskan? Okey, yang pertama kita lihat apa? Apabila ikatan itu kuat. Jadi bila ikatan itu kuat, maka akan banyak tenaga diserap. Okey, ni kat sini. Ikatannya kuat, jadi kita perlukan banyak tenaga. So bila ikatan kuat, tenaga yang diserap juga banyak. Kalau ikatan tu lemah, bila ikatan itu lemah, so tenaga yang diserap akan jadi kurang. So dia akan jadi kurang tenaga yang diserap. Okey, jelas Okey, bila ikatan itu kuat, tenaga yang diserap banyak. Apabila ikatan itu lemah, tenaganya yang diserap adalah kurang. Okey, seterusnya kita pergi pada yang next. Okey, yang kedua. Okey, tadi ialah tenaga yang diserap, sekarang tenaga yang dibebaskan. Okey, apa yang mempengaruhinya ialah ikatan yang kuat terbentuk akan menyebabkan tenaga yang tenaga yang dibebaskan adalah lebih banyak. Okey, so sama macam atas tadi. Kalau ikatannya kuat, ikatan yang terbentuk itu kuat, tenaga yang diserap adalah banyak. Tapi kalau ikatan yang terbentuk itu adalah kuat, maka tenaga yang dibebaskan itu adalah banyak berbanding dengan ikatan yang lemah. Okey, jelas macam mana kita nak lihat kuantiti haba yang diserap atau dibebaskan. Ikatan kuat, tenaga diserap banyak. Ikatan lemah, tenaga yang diserap sedikit. Ikatan yang terbentuk kuat, tenaga yang dibebaskan banyak. Ikatan yang terbentuk lemah, tenaga yang dibebaskan sedikit. Okey, cikgu harap kamu faham. Tak faham, cikgu minta sangat tolonglah hubungi cikgu, PM cikgu supaya cikgu boleh bantu kamu boleh terangkan pada kamu sendiri. Okey. Okey, seterusnya cikgu nak sambung bagaimana haba tindak balas ataupun delta H diperolehi. Sekarang kita bincang tentang haba tindak balas. Ataupun haba tindak balas ini simbolnya ialah delta H. Okey,
haba tindak balas ini ialah delta H. Saya rasa dalam fizik pun kamu ada belajar tentang delta H ni Okey, kamu ada belajar dalam subjek fizik, cikgu rasa lah Okey, kita lihat apakah itu haba tindak balas. Okey, haba tindak balas ni ialah maknanya haba tindak balas keseluruhan lah. So, dia ialah perbezaan antara tenaga haba yang dibebaskan dengan tenaga haba yang diserap. Okey, tenaga haba yang dibebaskan ialah untuk pembentukan lah, dan yang diserap ialah untuk pemecahan ikatan kan. So yang atas tu kamu kena ingat balik. Okey. Jadi delta H ni ialah perbezaan antara tenaga haba yang dibebaskan dan tenaga haba yang diserap apabila 1 mol bahan bertindak balas atau 1 mol bahan yang terhasil. Okey. Okey. Macam mana nak terangkan dengan lebih mudah? Okey. Okey, kita lihat contoh terus kat bawah ni. Dalam satu tindak balas, okey, dia akan ada berlaku dalam contoh tindak balas ini, dia berlaku dua keadaan ataupun dua haba terlibat tadi, sama ada haba diserap ataupun haba dibebaskan. Okey. Dalam satu tindak balas ni dia ada apa? Ni yang cikgu nak cakap, perkataan cikgu lupa. Dia ada bahan tindak balas dan dia juga ada hasil terlebih. Bahan tindak balas dan juga hasil tindak balas. Okey, dalam persamaan ni dia ada bahan tindak balas dan juga hasil tindak balas. Okey, tindak balas ini dia menghasilkan berapa dia punya perubahan haba dia? Perubahan haba dia ataupun haba tindak balasnya ialah negatif 486 kilojoule. Delta H ataupun haba tindak balasnya ialah negatif 486 kilojoule. Okey. Jadi dalam tindak balas ini, cikgu terangkan supaya kamu faham. Yang ni antara benda yang penting yang kamu kena faham. Okey, bagi bahan tindak balas. Okey, bahan tindak balas kat sini yang kita gunakan ialah bahan tindak balas yang kita gunakan ialah gas hidrogen, gas hidrogen dan juga gas oksigen, dan hasil tindak balasnya ialah air. Okey, jadi sebelum air terhasil, gas hidrogen dan gas oksigen tadi mesti memutuskan ikatannya. Kan? Hidrogen H2 kan? Dia ada ikatan. Oksigen pun ada ikatan. So sebelum dia dapat menghasilkan air dekat sini, hidrogen dan oksigen ini mestilah memutuskan ikatannya. Putuskan ikatan. So bila dia nak putuskan ikatan, dia mesti menyerap haba. Kan macam tadi kamu bayangkan, ais nak jadi air. So dia mesti serap haba untuk berubah menjadi cecair. Sama juga macam ni. Gas hidrogen dengan gas oksigen nak jadi satu-satu macam ni. Dia kena apa? Kena berlakunya pemutusan ikatan. So nak putuskan ikatan mesti serap haba. Okey, jelas Dia mesti serap haba untuk putuskan ikatan. Okey, dia mesti serap haba untuk putuskan ikatan. Okey, semasa pemutusan ikatan ini, berapa banyak haba yang diserap? Sebanyak 1370 kilojoule tenaga haba yang diserap. Banyak 1370 kilojoule tenaga haba yang diserap. Setelah tenaga haba diserap, untuk membentuk air, kat sini ikatan terbentuk pula. Ikatan terbentuk untuk hasilkan air kat sini. Jadi untuk membentuk ikatan, mereka perlu bebaskan haba. Bebaskan haba supaya ikatan terbentuk. Yang dekat sini tadi
serap haba untuk memutuskan ikatan. Dekat sini pula, bebaskan haba untuk menghasilkan ikatan. So saya harap kamu faham. Dan apabila ikatan terbentuk, apabila ikatan haba dibebaskan, ikatan telah terbentuk. Jadi berapa haba yang dibebaskan? Haba yang dibebaskan ialah sebanyak 1856 kilojoule. So kat sini ada dua nilai kat situ. Jadi macam mana kita nak kira? Senang saja kita nak kira. Dia punya nilai ialah delta H. Kita ambil sama dengan apa? Jadi ini tenaga apa dia punya perubahan haba tindak balas dia 13 ni plus kan, 1370 kilojoule, ditambahkan dengan negatif 1856 kilojoule. Tu yang jadi nanti hasilnya dapat negatif 486 kilojoule. Tu datangnya kat sini kan. Tu datangnya kat situ. Maknanya ini ialah haba tindak balas keseluruhan bagi pembentukan air daripada hidrogen dan juga oksigen. Sekali lagi cikgu ulang. Dekat sini berlakunya pemutusan ikatan. So bila pemutusan ikatan, haba diserap. So haba diserap sebanyak 1370 kilojoule. Bila dia dah terputus semua, nak membentuk ikatan baru, haba perlu dibebaskan untuk hasilkan air. Dan dekat sini haba yang dibebaskan ialah negatif 1856 kilojoule. Jadi kita nak dapatkan haba tindak balasnya. Haba tindak balasnya, so kita buat ni, tambahkan dia 1370 kilojoule tambah dengan negatif 1856. So dapat negatif. Kenapa dapat negatif? Siapa boleh jawab kenapa dapat negatif? Sebab dia punya haba yang dibebaskan adalah lebih besar daripada haba yang diserap. Haba yang dibebaskan lebih besar daripada haba yang diserap. So jelas kat situ. Tenaga haba yang dibebaskan dari pembentukan ikatan lebih tinggi daripada haba yang diserap semasa pemutusan. Ini cikgu dah terangkan. Dan tanda negatif menunjukkan bahawa haba dibebaskan. Jadi maknanya kalau kamu nampak dekat sini ialah tanda negatif menunjukkan haba telah dibebaskan. So itu sahaja untuk hari ini. Cikgu akan sambung pada cikgu akan sambung lagi pada minggu depan tentang perubahan tenaga dalam tindak balas exothermic dengan endotermik. Lepas tu kita akan belajar sedikit tentang profil tenaga. Profil tenaga. So cikgu harap kamu belajar, kamu salin nota, siapkan buku kerja, lengkapkan buku kerja. Jadi tak adalah nanti bila naik sekolah buku kamu kosong, saya pun marah awak. So saya harap kamu bolehlah buat di rumah. Sebab saya rasa tak banyak sangat pun. Setiap kali video saya cuba untuk paling banyak pun saya rasa 40 minit kan setakat ni. Itu saja untuk hari ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.